Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Umur dia kurang lebih 15 tahun ke 20 tahun ketika itu. Plus minus lah 15 ke 20 tahun. Apa rakam dia ni? Dia suka duduk di masjid Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia akan duduk satu penjuru yang mana dia duduk tadi itu, dia bersimpul dekat situ. Dia akan memerhatikan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak tengok Rasulullah keluar masuk dari rumah. Kerinduan dia itu mengatasi dari segala-gala dia. Dia nak lihat wajah Rasulullah yang mulia tadi itu keluar di rumah. Ini sahabat. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sahabat ini nama dia Sa'labah bin Abdurrahman. Ya Allah salli ala Sayyidina. Mungkin tuan-tuan dah pernah dengar, tapi tak apa, tak boring dah kalau kita cerita Rasulullah ni. Ya dah dengar alhamdulillah. Cuma kita tambah-tambah lagi kalau ada terkurang. Kurang dah ada cerita dulu, dah tambah. Jadi kita nak menceritakan inti daripada sirah ini, macam mana hubungan dia. Ya. Sa'labah ni tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ini begitu patuh dan cinta sangat-sangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia ni menjadi orang yang terpercaya kepada Rasulullah. Ibarat kalau kita tengoklah kat surau ni, macam Ustaz Nizar lah contoh dia kan. Oh dia papal surau ni kunci. Kita beranilah imam, tuan pengurusi berani bagi yang budak kocik ni ambil kunci surau kau pegang. Sebab kita dah tengok akhlak dia apa semua, kita terpercaya. Bahkan kalau kita tengok Sa'labah ni tadi, Rasulullah sendiri percaya. Besar kepercayaan yang dia dapat itu kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Sa'labah ni satu hari dia mendapat satu pekerjaan daripada Rasulullah ataupun suruhan daripada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'labah kalau dia dapat daripada tugasan Rasulullah, dia akan laju-laju. Kalau sahabat tanya, Sa'labah kenapa kau macam ni? Tergocok-gocok. Tak, aku kalau dapat perintah daripada Rasulullah suruh buat sesuatu, aku nak cepat selesaikan. Aku tak suka tunda-tunda. Begitu Sa'labah di hati dia berhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlalu rapat nak kata tadi. Satu hari Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sa'labah disuruh menguruskan sesuatu hal, disuruh Sa'labah ni pergi. Lebih kurang sampai dia tu buang-buang tadi tu jauh daripada kota Madinah lah. Masuk dalam Madinah lagi di kio-kio dia. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seminum dulu ya. Kau nak kata Allahumma salli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, kalau bila macam tu Sa'labah pun dia pun berkejarlah. Dia pun pergilah ke tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tu untuk mengerjakan sesuatu dari itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila dia dah selesai urusan di tempat itu, dah bertemulah apa arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kat sini dia tak nyatakanlah, tapi kita menyatakan dia mendapat arahan. Dia membuat sesuatu pekerjaan yang baiklah, saudara cerita ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila macam tu Sa'labah tadi tu, Sa'labah dia dah pulang daripada dah selesai tugas dia, dia melewati satu rumah. Ya, kalau ketika itu rumah-rumah di ketika itu di Makkah di Madinah ketika itu, rumah dia tu dia tak ada pintu yang macam kita di solid kayu-kayu jati ni, tak ada tuan-tuan. Dia kurang lebih macam kalau ada kulit haiwan tadi tu atau kain tadi tu, dia menutupi. Kalau kain angin tadi tu berorak lah macam kita langsir sekali tuan-tuan. Buka tadi tu kalau angin kan berorak. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila dia jalan macam tu, tiba-tiba dia lalu satu rumah, dia terbuka kain tadi tu. Apa yang dia nampak, apa yang dia perhatikan tadi tu, dia terbuka saja dia punya kain, dia memerhatikan seorang perempuan di dalam rumah itu sedang berkembanglah dalam bilik air, lebih kurang lebih macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina. Bukan Sa'labah sengaja pergi skodek. Bukan sahabat ni sengaja pergi nak curi tengok. Bukan. Tidak sengaja melewati jalan tu, dia nak pulang, tapi tiba-tiba kain tu terbuka, dia tengok ada perempuan sedang berpakaian yang sebaru, macam nak berkorban mandi dari itu. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila begitu dia dah lihat dari itu apa yang berlaku ke atas diri dia, apa yang Sa'labah ni buat. Tiba-tiba Sa'labah ini dia memandang, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia terus menangis teresak-esak. Tuan-tuan, inilah yang orang sahabat yang dalam diri dia tu penuh cinta dan kasih sayang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama sekali dengan yang beragama Islam ini tadi. Dia patuh sungguh-sungguh, bukan sengaja, bukan tengok nak tengok, tidak, tak sengaja dia melewati tu, nampak dia menangis. Dia katakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mata ini tak pantas lagi nak memandang Rasulullah. Sebab apa? Mata ini dah melihat kejadian tadi itu, memandang perempuan tadi. Dia rasa macam malu sangat-sangat. Macam mana kita tuan-tuan hari-hari apa yang kita tengok, kalau perempuan pakai skirt apa semua, rasa tak bersalah pun kita dengan Rasulullah. Sa'labah dia menangis tuan-tuan. Berlalu dia sepanjang jalan dia menangis. Malu aku dengan Rasulullah, malu aku. Apa yang terjadi? Dia menangis. Dia melewati kota Madinah. Dia keluar dari kota Madinah. Malu dia nak injak kaki dia dalam kota Madinah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi macam mana dia nak katakan seorang perindu Rasulullah, ya, setiap kalau mana-mana dia pergi, dia akan duduk. Tadi dia nak lihat wajah Rasulullah, dia nak dokek dengan Rasulullah, tetapi bila dia lihat kejadian tu, dia malu lagi nak berdamping dengan Rasulullah. Dia nak balik masjid, tadi masjid Nabi, dia malu tuan-tuan. Dia malu nak balik tadi tu, nak jumpa Rasulullah. Sebab yang perkara tadi tak sengaja tuan-tuan. Inilah sahabat yang paling mulia ni. Hebat dia dengan Rasulullah, cinta dia terlalu tinggi tuan-tuan. Tapi kita tak pernah rasa pun macam mana hubungan kita. Kita buat tak salah pun, buat salah pun kita buat jobo yang kita tak kisah pun. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila begitu, bila dia dah keluar daripada kota Mekah dalam keadaan dia dah malu, dalam keadaan dia duka cita. Sebab apa? Dia dah memandang perkara yang tadi tu, dia rasa malu sangat-sangat. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang tadi Rasulullah dah arahkan dia buat kerja, tiba-tiba Sa'labah tak pulang. Bila Rasulullah tunggu waktu solat, dia tunggu tak ada Sa'labah. Dia tunggu lagi, tak ada juga. Subuh tak ada, 1 hari tak ada, 2 hari tak ada, 3 hari tak ada. Dan bila 3 hari tak ada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Rasulullah panggil Sayyidina Umar dengan Sayyidina Salman. Wahai Sayyidina Umar, mana Sa'labah? Jadi Sayyidina Umar kata, saya tak nampak ya Rasulullah. Kalau macam tu kau boleh tak cari untuk dia? Carikan untuk Rasulullah tadi, mana orang bagi yang kanak-kanak remaja yang dia tunggu tadi tu. Jadi Sayyidina Umar pun menyiapkan diri dia pun dengan sahabat yang lain Salman tadi tu, pergilah mencari sekitar Madinah. Tak jumpa tuan-tuan. Bila dia tak jumpa pun, dia dah rasa dia keluar. Sayyidina Umar pun dia keluar daripada kota Madinah sampai di satu tempat orang yang mengembala kambing. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila macam tu, Sayyidina Umar pun tanya kepada pengembala kambing, wahai pengembala kambing, kau nampak tak seorang pemuda yang ciri-ciri pada diri dia tu, dia ni periang dan suka tersenyum, berwasi orang dia, ada adab tinggi apa semua. Pengembala kambing tu terjawab, selama saya jaga kambing kat sini, saya tak pernah jumpa lelaki yang tuan sebut itu. Tapi ada satu lelaki yang datang sini pelik. Dia datang sini, dia minta air, dia minta makan, tapi pelik. Kenapa pelik? Badan dia lusuh, badan dia tak terurus, dan dia senantiasa menangis. Datang jumpa saya, tuan nak minta air sikit, tuan nak minta makanan sikit. Menangis dan menangis saja kerja dia lelaki ni. Ni pelik. Jadi saya nak awalkan ni, saya dia tinggi juga. Dia kata kalau macam tu boleh tak tunjukkan mana budak ni. Dia kata ada, pemuda tu duduk dekat gua, dekat celah-celah situ lah, kau pergi nak tengok sana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bersama dengan sahabat Sayyidina Salman, dia pun pergi. Dia tengok daripada kejauhan, dia tengok betul, inilah Sa'labah tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila macam tu, Allahu Akbar.
Bila Sa'labah tadi tu dah diberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sa'labah jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Sa'labah nak buat? Dia nak lari. Dia nak jumpa sahabat, nak jumpa Rasulullah. Malu nak jumpa sahabat pun malu tuan-tuan. Ni sahabat rokek dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu saat Sa'labah tadi tu nak lari. Jadi apa? Sayyidina Umar pun kata, Sa'labah jangan lari dulu Sa'labah. Tunggu dulu. Dengar apa yang aku nak cakap. Rasulullah cakap kau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila didengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku kepada Sa'labah, tiba-tiba dengar nama Rasulullah sekali, Rasulullah cari kau. Sa'labah kata dia. Dia dengar macam tu, dia kata, wahai Sayyidina Umar, adakah Rasulullah marah ke aku? Tak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dia kata, apa yang aku perbuat ni, aku sangat malu dan aku tak pantas untuk memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Aku malu sangat-sangat. Walaupun kalau kita tengok cerita tadi dari mula tuan-tuan, Sa'labah bin Abdul Rahman ini tidak melakukan perkara dengan sengaja. Dia melakukan dengan keadaan yang tidak sengaja tuan-tuan. Tetapi demi cinta dia malu mata ini yang foto ini nak memandang wajah yang mulia pada Rasulullah pun dia malu mata ni nak menatap tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila macam tu Allahu Akbar. Bila dia menangis dia kata, aku malu, aku takut nak berhadapan dengan Rasulullah dengan keadaan dia berjoget. Kalau kita panggil dah keadaan ni jusbah. Allahu Akbar, dia macam jusbah. Tiba-tiba Sa'labah pun pingsan tuan-tuan. Bila pingsan, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Salman membawa balik rumah. Bila balik rumah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, Sayyidina Umar pun panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaporkan perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi akan rumahnya, akan Sa'labah itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang berlaku bila Rasulullah hadir di rumah Sa'labah ni tadi tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sa'labah dah rasa sadar bila dia nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri akan Sa'labah ni tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sa'labah menangis terisak-isak. Tak tertahan dia. Kalau kita tengok ni macam apa yang berlaku, Sa'labah ni dia rasa yang dia buat tadi perkara yang betul-betul memalukan dia, sehingga dia malu nak menatap wajah Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila macam tu Sa'labah dalam keadaan dia sakit masa itu. Dia dah pingsan, dia menangis dalam beberapa hari, dah beberapa hari dia menangis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan makan tak terurus, dia sakit. Budak lagi tuan-tuan, umur sekitar 15 ke 20 tahun ni tuan-tuan. Bila macam tu dia sakit, dia memandang Rasulullah, dia malu pandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba apa yang berlaku, Rasulullah memegang kepala Sa'labah, nak meletakkan di satu topik untuk dia berbaring. Topik ni tuan-tuan terlalu mahal sekali. Kalah bantal kita ke rumah, harga beribu-ribu pun kalah. Bantal tilam tak boleh menandingi apa yang Rasulullah pakai untuk Sa'labah. Apa yang Rasulullah pakai? Rasulullah memberi akan pehanya yang paling mulia untuk Sa'labah laburkan kepala dia, tuan-tuan. Maka beruntunglah sahabat ni, remaja ini, kepalanya melaburkan di pehanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mula-mula Sa'labah malu, ya Rasulullah, jangan kau buat macam ni ya Rasulullah, tak pantas kepala yang hina ini ya Rasulullah duduk di pehamu yang paling suci itu ya Rasulullah. Tak nak menolak Sa'labah tadi tuan-tuan. Sebab apa? Sedikit yang tidak sengaja tadi, dia malu sangat-sangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada denganmu wahai anak muda, kemanakah kau pergi Sa'labah? Dia katakan, Sa'labah jawab, ya Rasulullah, betapa besar rasa cinta ini kepadamu ya Rasulullah. Tetapi apa yang berlaku ya Rasulullah,
aku telah melukai perasaan engkau ya Rasulullah dengan apa yang aku berbuat. Aku telah terpandang akan perempuan yang sedang berkembang denganmu. Tak sengaja. Malu salah dia. Kalau kita balik pada kita tuan-tuan, berapa banyak kita dah buat perkara-perkara ni tuan-tuan. Kalau kita ambil kira tuan-tuan, adakah layak mata ni memandang akan Rasulullah tuan-tuan? Nak cakap tuan-tuan memang nak tuan-tuan, tapi kalau kita fikir balik tuan-tuan, terasa jauh sangat-sangat tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sahabat berceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa isyarat yang paling indah ketika dia menceritakan kepada Rasulullah? Rasulullah tersenyum dan bangga atas cinta pemuda. Rasulullah bangga. Rasulullah senyum kirang tengok cerita dia tu. Dia berbangga. Kau dah buat tak sengaja, tetapi nak menjagakan cinta kau kepadaku, walaupun mata kau tak sengaja, kau malu nak natap wajah aku ni. Kita tidak tuan-tuan. Sekarang ni internet macam-macam, tengok macam-macam, tak rasa salah pun kita tuan-tuan. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan pada ini ya Allah bagilah kekuatan kami. Janganlah kami lagi tercebur dari perkara-perkara yang merosakkan pandang kami untuk melihat Nabi Muhammad. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bersama itu, ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang pemuda yang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terlalu ikhlas mencintai Rasulullah, yang terlalu jujur mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengembuskan nafasnya yang terakhir di perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku tuan-tuan? Inilah pemuda yang dirahmikan, yang kita pernah dengar banyak orang cerita. Pemuda ni jenazah dia dimandikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tubuh yang melokek tuan-tuan, tangan yang menggosok adalah tangan yang paling mulia tuan-tuan. Tangan Rasulullah gosok dia, mandikan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan selepas itu yang menyolatkan dia, yang mengimamkan dia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Dan Rasulullah serta sahabat mengiringi jenazah itu di kuburan. Dan sehingga Rasulullah sampai di kuburan, Rasulullah berjengket-jengket berjalan di kuburan. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau berjengket? Sesungguhnya kamu ketahuilah oleh kamu, ketika aku berjengket itu, ramai juga malaikat-malaikat yang hadir untuk mengiringi jenazah anak ini, kerana dia terlalu sayang kepadamu. Dia nak tengok jenazah siapa yang sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah seorang pemuda, orang yang cinta kepada Rasulullah, membuktikan yang cinta itu tidak ada halangan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita juga ada ruang tuan-tuan. Kita tak pernah tengok Rasulullah, tak ada Rasulullah depan kita, tak ada Rasulullah hadir dekat kita sekarang tuan-tuan. Tapi kita bermohon, kita yakin, kita datang surau ni, kita cari ilmu untuk kenal Rasulullah. Dan Rasulullah kata kita beruntung dan beruntung dan beruntung dan beruntung dan beruntung dan beruntung 7 kali tuan-tuan untuk kita. Jadi kita yakinilah, kita benarkanlah dan kita amalkan insya-Allah taala. Mudah-mudahan nanti dapat suatu ketika ya Allah izinkan kami untuk menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ya Allah kami tahu kami tak layak, mata ini dah banyak pandang maksiat ya Allah, pandang banyak akan kekotoran-kekotoran mata ini ya Allah. Memang kalau kiranya tak layak ya Allah mata ini nak memandang ya Allah, tapi ya Allah bagi kami ruang sedikit ya Allah dengan berdosa ni ya Allah, untuk menatap wajah yang mulia ini ya Allah. Malu kami ya Allah. Minta tuan-tuan, minta. Tak boleh tuan-tuan, minta. Inilah minta sang pendosa yang bertaubat insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi inilah pengorbanan
dan apa yang dia lalu ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, menjadi kita punya pembangkit, menjadi motivasi kepada kita supaya kita lebih berusaha nak menjaga hubungan kita, nak menjaga apa perkara-perkara supaya ada ruang dan peluang kita nanti tuan-tuan, ya, untuk menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam